supaya disiasat dan didedahkan dengan telus dan benar serta adil. Jadi saudara-saudari sekalian, sebab itu saya minta saudara-saudari supaya duduk dengan tenang. Anggota-anggota kita akan mengawal program ini dengan aman. Saudara-saudari sekalian, yang saya hormati PI Bala selaku saksi utama dan penceramah utama pada malam ini, yang saya hormati juga saudara Cik Kubat, pengerusi Solidariti Anak Muda Malaysia Kebangsaan, yang saya hormati juga saudara Zuna, saudara Zuna, aktivis, kartunis yang banyak memberikan pencerahan dalam bentuk animasi kepada rakyat, dan saudara yang saya hormati juga staf kepimpinan NGO Pakatan Rakyat, staf pimpinan gerakan-gerakan mahasiswa, dan juga saudara seluruh anggota SAMM kami dan pelbagai lagi badan yang bekerjasama untuk menjayakan program kita pada malam ini. Saudara-saudari sekalian, pertama sekali saudara, tujuannya pada malam ini kita adakan program yang menampilkan saudara PI Bala dan beberapa lagi panelis adalah pertama sekali saudara untuk kita beritahu, kita nak sampaikan mesej kepada rakyat supaya rakyat jelas mengenai isu ini, mengenai ugutan, ancaman budaya rasuah yang cuba diamalkan bagi menutup kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh rejim pemerintah. Saudara-saudari, baru-baru ini juga Anwar Ibrahim ada menulis saudara. Beliau mengatakan kenapa beliau mahukan Putrajaya. Saudara, antara faktor utama yang menyebabkan beliau bersungguh-sungguh berusaha untuk mahukan Putrajaya adalah untuk antara salah satunya bagi menyiasat kes pembunuhan Altan Tuya yang semakin menyepi. Keadilan. Jadi saudara-saudari, dalam tulisan itu juga mengatakan saudara, mengapa tidak? Kalau bagi orang yang rasional pemikirannya saudara, dia akan tertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang bodyguard, dua orang bodyguard kepada seorang menteri pertahanan ketika itu saudara boleh bertindak sedemikian rupa jika tidak ada sebarang arahan daripada pihak atasannya. Dan juga saudara, apa yang lebih memilukan lagi adalah apabila orang yang bertanggungjawab yang dibuktikan oleh saudara kepada Altan Tuya sendiri kepada mahkamah menunjukkan gambar makan malam Altan Tuya dengan Najib Tun Razak dan juga Razak Baginda, tetapi saudara Razak Baginda dilepaskan tanpa sebarang pertuduhan saudara. Beliau dilepaskan tanpa sebarang kesalahan dikenakan, tanpa sebarang hukuman. Dan saudara-saudari, mustahil untuk hanya orang yang berpangkat bodyguard mereka boleh keluarkan bom daripada pangkalan tentera dan digunakan bagi mengebom seorang perempuan. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi sekalian, di dalam surah An-Nisa saudara ayat 105, Allah Subhanahu wa taala menyebut, kami turunkan kitab kepadamu ini saudara adalah untuk membawakan kebenaran supaya kamu adili, kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepada kamu. Dan janganlah kamu menjadi penentang orang yang tidak bersalah, dan janganlah kamu menjadi pembela kepada orang yang mengkhianat. Jadi saudara-saudari, sebab itu kita sebagai rakyat hari ini berada bersama-sama di atas jalan raya, bersama-sama di atas peti undi saudara. Kita adalah untuk menjalankan tugas kita bagi mempertahankan orang yang mengkhianat dan melawan orang yang dikhianat dan melawan orang yang mengkhianat. Jadi saudara-saudari sekalian, saya juga tertarik dalam kitab Veda juga saudara menyatakan bahawa kepentingan untuk kita menegakkan keadilan ini, rupanya di dalam kitab Hindu saudara pun sudah dinyatakan awal-awal bagaimana keadilan ini patut ditegakkan, di mana pelbagai gelaran seperti Narasangsa yang dikatakan seorang yang akan membawa kebenaran kepada manusia bagi mempertahankan hak mereka yang ditindas. Jadi saudara-saudara itu yang dikasihi, pada malam ini saudara,
pada malam ini tanpa membuang masa, saya terlebih dahulu menyemput Saudara Zuna untuk menyampaikan pidatonya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Ini malam ini pertama kali saya berucap bila kata selamat malam orang tepuk. Itu menunjukkan betapa bersemangatnya kita untuk bersama-sama pada malam ini dan untuk meraihkan, mewirakan atau mengherokan seorang yang sangat berani mengambil risiko, berani berhadapan dengan maut. C4, C5, C7 dia dah hadapi, dan juga berani pulang ke tanah air ketika nyawa dia terancam. Dan lebih penting lagi, dia beritahu saya tadi, dia pulang untuk berkempen bagi menyokong Pakatan Rakyat. Saya minta PI Bala untuk bangun sekali lagi dan kita beri tumpukan gemuruh pada orang ini. Okay. Ini dia PI Bala, orang yang sangat penting dalam kes skandal terbesar di negara ini. Tuan-tuan, skandal Atan Tuya ni adalah pembunuhan Atan Tuya ni. Kalau di negara lain, rakyat Malaysia ni adalah rakyat yang begitu aman damai. Bunuhlah siapa saja, mereka tak kisah. Mereka tetap duduk aman damai. Tidak mau menyakiti hati orang, tidak mau mengkucar-kacirkan negara. Walaupun dah terang-terang seorang yang masa tu sedang mengandung 3 bulan dibunuh, ditembak sekali, tangannya masih bergerak, ditembak sekali lagi di kepala, diikat, kemudian diletupkan dengan C4 hingga berkecai. Kalau di negara lain masa tu sudah revolusi, tapi rakyat Malaysia ni tenang-tenang saja. Tapi tidak, ini kalilah. Kita bukan apa, kita ini kalilah. Ketika pilihan raya ini, saya nak semua orang mulai hari ini mesti melancarkan revolusi. Dalam bidang kita mesti revolusi, betul? Betul. Saya revolusi katun. Kartun saya semua revolusi. Tak ada kartunis di Malaysia ni yang lukis Atan Tuya bangun dari kubur. Saya lukis kerana saya seorang revolusioner. Saya jihad, saya mujahidin kartun. Jadi kita semua harus berjihad mulai sekarang, harus melancarkan revolusi mulai sekarang dalam bidang masing-masing. Saya kata revolusi ini bukan milik kita, bukan milik pemimpin, bukan milik PI Bala, bukan milik Cik Ubat, dan bukan milik sesiapa, milik semua orang. Anda kalau menoreh getah, boleh tak jadi revolusi menoreh getah? Boleh. Lepas menoreh tu, habis menoreh, toreh sekali lagi asal bukan UMNO. Di setiap kota, satu ladang tu ditoreh asal bukan UMNO, itu revolusi penoreh getah. Dan kita boleh lancarkan revolusi ketawa. Revolusi ketawa boleh lancarkan.
kenapa tak laku? Mid Valley orang tak pergi. Kerana apa? Kerana kisah Tan Tuya ni sandiwaranya melebihi wayang-wayang yang ditayangkan di sana, ditayangkan melebihi. Jadi kita tengok ya, kita tengok kes pertama. Kalau saya nak sorot sedikit ke belakang, ketika kes ini dibawa di mahkamah pada tahun 2007, dia dibawa di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Siapa yang tahu kes ini? Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Dan apabila mereka mengetahui bahawa yang hakim yang akan mengambil kes ini adalah Datuk Kadir Musa, pihak pendakwa kata hakim ini tak boleh dimakan. Datuk Kadir Musa ni bukan seorang hakim yang adalah seorang hakim yang tegas dan mengikut undang-undang. Tidak boleh dibeli. Jadi mereka segera mengemukakan permohonan supaya kes ini dipindahkan di Mahkamah Shah Alam, dengan harapan mereka akan mendapat seorang hakim yang boleh dibeli. Sampai di sana, hakim yang dipilih untuk mengendali kes itu adalah Datuk KN Sagara. Datuk KN Sagara ni lagi tegas daripada Kadir Musa di Shah Alam. Sehingga kan ketika Razak Baginda memohon supaya dia diberi ikat jamin, jangan tangkap Razak Baginda, bagi dia ikat jamin, dia memohon supaya mahkamah membebaskan dia. Dia bagi alasan, bila hakim tanya alasan apa kamu mau dibebaskan, dia kata saya ada sesama. Sesama saja boleh bebas. Dia bunuh ni. Jadi hakim KN Sagara kata kalau nak kira sesama, separuh rakyat Malaysia ni sesama. Adakah semua dia harus dibebaskan? Jadi mereka mencari alasan untuk membebaskan Razak Baginda lebih awal. Kerana itu mereka menukar KN Sagara. Pada Jun 2006, Ketua Hakim Negara melawat, pada ketika itu Tan Sri Fairuz Halim melawat Mahkamah Shah Alam dan membuat satu rombakan hakim. Dan hakim yang lain dilantik yang untuk mengendalikan kes itu, iaitu Datuk Muhammad Zaki Muhammad Yassin. Bukan hakim, itu adalah Pusuruhjaya Kehakiman. Iaitu hakim belum confirm. Kalau dia ikut skrip, dia confirm. Tak ikut skrip, dia tak confirm jadi hakim. Ya, akhirnya dia ikut skrip. Razak Baginda dibebaskan. Dan 2 orang sekarang ditahan. Dia masih lagi menghadapi. Saya tak tahu, saya ingin katakan Sirul dan Azilah ini, adakah tuan-tuan ingat akan digantung? Akan digantung tak? Pada pandangan saya, mereka akan digantung. Pada pandangan saya, ini ada 2 pandangan berbeza, tapi pada pandangan saya, mereka akan digantung supaya tutup mulut. Ya, tutup mulut. Kalau mereka hidup, orang yang mengarahkannya masih lagi hidup berleluasa. Okey, balik kepada isu ini, kita tengok bila mereka nanti dia akan cerita banyak lah. Saya pun tak mau cerita banyak tentang apa episod PI Bala 2-3 kali SD Akbar bersumpah segala macam. Tapi dia telah membuka satu kes yang penting, Al-Tan Tuya, yang juga ada kena-mengena dengan kes COVID. Contohnya COVID ni penting ni, atas keselamatan ni, sangat penting. Saya ada buat satu kartun. Ready kartun belum? Kartun? Sudah ready? Belum ready? Kartun? Okey. Ini susah ni. Mananya orangnya ni? Okey. Boleh play kartun sekarang? Ya, okey, tengok yang besar ni ya. Yang kartun utama ni. Ini kerana kes COVID ini sangat penting. Dia tak boleh besar kan ni, memang kecil je ni. Tak boleh besar. Dia jadi penting ni. Kalau kita tengok di Lahad Datuk, sebab apa dia orang ni masih tak boleh buat apa-apa sekarang ketika COVID? Pertama tak boleh selam, tak ada peluru pemandu,
tentera yang Sulu ni pakai mesin gun je. Dia memang ketawa, itulah dia bahayanya rasuah pembunuhan ini kepada keselamatan. Rakyat Malaysia ini heboh pasal kalimah Allah. Semua orang heboh. Kalimah Allah ni kecoh kata. Tetapi apabila makhluk Allah dibunuh, kita tak heboh. Ya sepatutnya kalimah Allah tu tak apalah. Saya senang saja. Orang nak kata kalimah Allah saya tak mendengar. Saya tak mendengar. Itu bukan isu penting bagi saya. Tak perlu dibincangkan. Kalimah saya tak mau. Saya ini kalilah. Itu betul dia, bukan kalimah. Kalimah tak apa. Kita nak ini kalilah. You kalimah kayu nak apa? Tak penting bagi kita. Janji. Sebab tu tengok kartun saya. Matlamat saya satu je. Saya lukis kartun. Hanya satu matlamat. Kartun saya ni, sebelum saya cerita matlamat, kalau tuan-tuan tengok kartun saya ni, jangan gelak saja. Jangan hanya gelak, tapi gelak guling-guling. Iaitu lepas gelak, guling kerajaan. Jadi kartun saya ni matlamat satu, nak guling kerajaan. Itu saja matlamat kartun saya. Nak guling cara macam mana, saya tak peduli. Yang penting, kalau boleh saya nak hidupkan watak-watak kartun saya ni. Saya nak bagi nyawa kepada dia hidup. Pergi Putrajaya, jatuhkan Najib sekarang juga. Saya tak tengok orang nak kata apa. Orang kata saya ni berat sebelah. Cerita pasal saya sikit. Orang kata saya ni kartunis berat sebelah. Saya kata saya memang berat sebelah. Saya memang berat sebelah. Walaupun sebelah, tetapi berat. Itu penting ya. Itu penting. Kalau dua-dua belah kamu tak ada berat, tak guna. Negara kita ni memang sudah dalam keadaan yang parah. Okey, next kartun ni. Saya nak tunjuk beberapa kartun sebelum saya akhiri. Ini pembunuh sebenar Altan Tuya. Tahu tak kenapa dia orang ditutup muka? Tahu tak kenapa dia orang ditutup muka? Kerana dalam tu sebenarnya kita tak tahu siapa sebenarnya pembunuhnya. Jadi pada saya pembunuh sebenarnya ini dah dia. Ninja. Sebab tu dia selalu dia tutup muka. Okey, teruskan. Ini okey, ini kita tunjuk pasal AES sikit lah ya. AES kartun-kartun saya lah. Teruskan lagi. Baik, jadi okey, kita ini pasal sikit pasal PI Bala ya. Yang dia takut, Najib dia takut ada A, B, C, D, E. Dia cukup takut 3 ni. A tu Altan Tuya. Altan Tuya naik hantu. B tu Bala. C tu Kot. D tu Dipak. E tu XIGP. Ini mana punya IT sistem ni. Okey, right. Jadi saya pun dah ada buat satu buku tentang kes Altan Tuya dan juga isu Skopin. Anda boleh dapatkan di sana. Buku ini saya buat, saya lukis secara percuma. Saya tak minta bayaran pun daripada pihak penerbitnya. Saya lukis tak apa, inilah sumbangan saya. Kalau dengan cara ini saya boleh jatuhkan Mien. Kerajaan yang ada pada hari ini adalah kerajaan kartun. Yang ada di Putrajaya tu semua adalah watak-watak kartun. Cuma mereka, kita tak perasan mereka menyamar sebagai manusia. Jadi kalau kerajaan kartun, yang nak jatuhkan kerajaan ini adalah kartunis. Kartunis ya, kartunis sebab dia tahu kartun. Jadi kita nak tengok, saya nak ulangi bahawa pembunuhan Altan Tuya ini adalah skandal terbesar. Kita semua orang bertanggungjawab untuk membawa keadilan kepada arwah Altan Tuya, keluarganya dan semua sahabat-sahabat beliau. Kerana kita tidak boleh mengharapkan mahkamah. Mahkamah dah jadi sandiwara, dah jadi mahkamah di Malaysia ni kebanyakannya dah jadi court memo. Ya, jangan tunggu sampai esok court memo. Kemudian kita tak percaya, dan dia semuanya sandiwara. Dalam kes Altan Tuya, pembela dengan pendakwa berpakat. Dengan hakim sekali berpakat. 3 orang tu. 3 semua berpakat. Jadi tak tanya soalan. Orang hakim saksi mengatakan dia ada tengok gambar Najib Razak Baginda dan juga
Atantuya. Tak ada soal tanya soalan. Dia tengok gambar hitam putih, gambar warna, gambar di mana, tak tanya. Semua diam saja. Dan akhirnya hakim kata, kes ini, anda tahu tidak, kes Atantuya ini dikendalikan dengan cara satu-satunya kes pembunuhan di Malaysia dan di seluruh planet yang ada di sini dan seluruh cakrawala ini, yang bila siasat kes pembunuhan tak siasat motif. Kita tengok CSI, kita tengok apa, setiap kes pembunuhan PI Bala ni dulu dia polis. Dulu lepas polis jadi SP, lepas jadi SP baru dia jadi PIP. Dia tentu tahu kes ini. Setiap kes mesti dimulakan dengan motif. Suami bunuh isteri contohnya, mesti ada motif. Ya, motifnya kerana nak insurans atau nak rebut harta, mesti ada motif. Dan polis mesti bermula dengan itu. Tidak ada orang yang saja-sajalah dia bagi peang tembak, tak ada orang macam tu. Tidak akan ada, dia mesti ada sebab. Polis-polis ini, dua orang ni dia kata mereka tidak kenal Atantuya. Mereka tidak kenal Atantuya. Dan kenapa mereka nak bunuh Atantuya sedangkan mereka pun tak kenal Atantuya? Sirul yang membunuh seorang Azilah. Sirul yang membunuh tu, mengikut keterangan yang saya baca, beliau baru mendapat RM400 pendahuluan. RM400 lah nyawa. Hanya dapat RM400, lepas tu tidak dibayar lagi. Tak ada siapa nak berani bayar lagi. Walaupun dijanjikan, mengikut kertas pengakuan dia kepada polis, dijanjikan RM80,000. Tak ada uang. Dia motif tak siasat motif. Tak penting kenapa dia dibunuh, tak penting siapa suruh bunuh, tak penting sebelum tu dia jumpa siapa. Sebelum dia tembak itu, dalam pembicaraan dia jumpa siapa. Penting nak tanya betul. Ni tak tanya tak. Dia kira hari pembunuhan tu, cara tembak macam mana, you duduk berapa meter, peluru jenis apa you pakai, bom apa you pakai, dan you salah. Dan hakim kata motif tak penting. Jadi kita ini diperbodohkan yang sangat bodoh. Rakyat Malaysia ni memegang rekod sebagai orang yang dikencing paling lama. 55 tahun kita dikencing atas kepala kita ni, dengan cerita-cerita bodoh macam ni. Dengan cerita-cerita bodoh. Maukah kita terus lebih bodoh lagi? Saya tak mau. Saya cakap saya sudah tak tahan diperbodohkan macam ni. Walaupun satu saat saya tak tahu. Saya hari ni, kalau saya jumpa Najib dengan Rosmah, saya sampai tak mau ludah ke muka dia orang. Saya cakap terang. Saya tak mau ludah mana air liur saya ni lagi mulia daripada dia orang. Air liur saya ni lagi mulia. Saya tak akan bazirkan air liur. Jadi jangan memperbodohkan orang macam ni. Orang pembunuh orang yang membunuh tak kira lah you Perdana Menteri ke, you isteri Perdana Menteri ke, penasihat Perdana Menteri ke, siapa yang ke Perdana Menteri, wajib dihukum. Sebab kononnya negara Islam, kononnya mengaku negara Islam, hakim Perdana Menteri tak mau pergi mahkamah. Perdana Menteri dulu kalau nak pergi mahkamah, yang lepas-lepas nak tengok soalan dulu, tengok soalan bocor dulu. Ni apa punya Perdana Menteri macam ni? Jadi kita jangan lagi biar kita ini Atantuya ini menggambar. Kita kata kes Atantuya, tapi berapa orang yang dibunuh macam ni rakyat Malaysia setiap hari dalam lokap. Tengok. Sampai sekarang kalau kita kena siasat dengan SPRM, saya kalau kena siasat dengan SPRM, saya pernah dipanggil untuk disiasat di bangunan tu. Bangunan yang SPRM tu. Wisma Masalah, Plaza Masalah. KDN panggil saya pasal buku saya ni haram lah apa semua. Biasalah buku saya mana ada halal semua haram. Dia panggil saya untuk siasat tuan, minta datang 10 pagi Isnin ini untuk disoal siasat di Plaza Masalah. Saya tanya dia, tingkat berapa? Itu penting, tingkat berapa? Ini kita jangan kata berlaku kepada Beng Hong Sampai ni sama-sama saja boleh berlaku. Saya nak tahu dulu tingkat berapa. Dia kata tingkat 5. Tingkat 5 boleh. Kalau tingkat
tendang pun jatuh tak matilah. Jadi kes Atatuyah ni saudara kita. Jangan ada orang di Malaysia ni, saya nak akhiri dengan ni ya, terus macam lihat. Di Malaysia ni kita dibahagikan dua kumpulan saja. Tidak ada agama, tidak ada bangsa dalam perjuangan ya. Dalam perjuangan tidak ada agama, tidak ada bangsa, tidak ada kelas. Kita dua golongan. Pertama, golongan yang melakukan kezaliman, itu satu kumpulan. Yang kedua, kumpulan yang menegakkan kebenaran. Kita berada di pihak mana? Melayu, kalau Melayu itu berada di pihak yang zalim, itu memang Melayu keparat. Cina, kalau berada di pihak zalim, itu Cina laknat. India, kalau berada di pihak zalim juga, India memang sampah masyarakat kat situ. Kita tak kira you kadang-kadang kan you urut Islam, Kristian, itu tak penting. Sekarang yang penting you melaku, apakah kita menyokong kebenaran atau apakah kita menegakkan keadilan. Siapa saja. Anjing kalau nak tolong saya gigit Najib, saya kata okey. Kita tak kira apa. Bukan makna kata oh ini tak boleh, you macam ni, you Cina, you India, oh you tak boleh Melayu, kena bersatu. Bersatu Melayu tak boleh bersatu lah kalau pasal rasuah. Islam tak boleh bersatu lah pasal rasuah. Orang Islam kalau rasuah, hukuman lagi teruk. Hukuman lagi teruk daripada orang bukan Islam. Masuk neraka dan neraka jahanam. Dibakar tanpa soal jawab, terus masuk dalam. Tak cerita banyak, masuk tak keluar dah. Orang Islam sebab dia tahu hukum. Jadi jangan kita bahagi-bahagikan. Saya katakan mulai sekarang ini kita punya tugas, kita punya tanggungjawab demi keadilan kepada Atatuyah hanya ada pada kita. Jangan harap Perasaan Nasional akan memberi keadilan pada Atatuyah. Jangan harap pembunuhnya akan membicarakan semula kisah Atatuyah. Tidak akan berlaku. Satu saja, untuk memberi keadilan kepada Atatuyah, kita semua mesti melancarkan revolusi dalam bidang masing-masing mulai sekarang. Pastikan untuk pilihan raya ini, kita pastikan kawan-kawan di sekolah, di pejabat, di rumah, jiran, semua pastikan mereka mengundi. Dan bukan sekadar mengundi berkata rakyat. Ini tak boleh. Kerajaan ini tak boleh lagi dimaafkan. Ini bukan kerajaan, sebenarnya ini kerajaan. Jadi kita lakukan apa saja. Dan kita sekarang ini mereka menggunakan hantu, pengundi hantu. Tak apa, biar dia guna hantu, biar dia ambil Bangla, biar dia ambil Myanmar, Indonesia, tak apa. Kita kena berusaha sampai satu ketika hantu pun tak boleh tolong dia. Hantu pun tak boleh tolong. Kalau saya bagi contoh, bola sepak Bola sepak, kalau Malaysia lawan Thailand, saya tanya, pengadil berat sebelah, Malaysia lawan Thailand, pengadil berat sebelah Malaysia. Malaysia boleh menang. Malaysia boleh menang lah. Ya. Pengadil Malaysia lawan Thailand, pengadil berat sebelah Malaysia. Dia bagi 2 penalti. Malaysia boleh menang. Malaysia lawan Brazil, pengadil berat sebelah Malaysia. Ingat Malaysia boleh menang. Dia bagi 3 penalti, 7 penalti. Brazil bagi 10-7. Itu yang saya nak tanamkan semangat ini. Kita hantu-hantu. Ya. Kita buat sampai hantu bukan tolong dia. SPR pun sudah tak boleh tolong. Sampai begitu. Okey, saya rasa itu saja. Saya rasa itu saja yang saya nak sampaikan. Saya rasa kita perlu bagi ruang yang banyak pada pahlawan atau hero kita pada malam ini, iaitu PI Bala. Terima kasih. Terima kasih kepada Abang Zuna, kartunis dan juga aktivis dalam menyampaikan mesej yang penuh informasi dalam bentuk animasi. Dan saudara-saudari sekalian, apabila Abang Zuna menyatakan mengenai perkauman tadi saudara, bila dia kata Melayu, Cina, India, dan saudara cuba cari dalam Al-Quran, cuba cari dalam Bible, dan cuba cari dalam kitab-kitab Veda saudara, ada tak menyebutkan bangsa Melayu ke Cina ke India ke dalam tu saudara? Yang ada
ada hanyalah yang batil dan juga yang hak, yang benar dan yang salah. Jadi saudara-saudari, orang Melayu, waktu saya kena longkap saudara, SB yang menyoal siasat tu kata, kalau tak ada UMNO, tak ada kereta Proton Saga, saudara. Jadi saudara, kita kena buktikan pilihan raya ke-13 ni, kalau UMNO tak ada, kereta Proton Saga kita boleh keluarkan lagi ke tidak? Boleh saudara. Jadi saudara-saudari sekalian, majlis juga mengucapkan selamat datang kepada Peguam Suaram Cynthia Gabriel yang hadir, saudara-saudara. Dan saudara-saudari, saya ingatkan, saya mulakan kembali sekali lagi, program kita pada malam ini dijayakan bersama. Ya, penganjur utamanya adalah Solidariti Anak Muda Malaysia. Dan saudara, dengan kerjasama Badan Mahasiswa, Kumpulan Aktivis Mahasiswa Independen dan juga Suaram, Suara Rakyat Malaysia. Dan saudara, kita juga mengharapkan supaya teman-teman yang berada di luar sana boleh masuk ke dalam lagi, insya-Allah. Ada beberapa kerusi yang masih kosong dan boleh penuhkan di dalam. Dan kita minta pada malam ini, kita ada terima beberapa SMS. Kononnya saudara, malam ini akan ada pihak-pihak yang cuba menimbulkan kekacauan. Jadi kita minta saudara, kalau ada orang buat kecoh, buat kacau, kita pegang orang tu, bagi tahu pada petugas. Jadi saudara-saudari sekalian, berkenaan dengan kes Altan Tuya ini saudara, saya nak sentuh sedikit lagi. Bagaimana saudara, kalaulah Altan Tuya apabila sepupunya, saudaranya yang bernama Burma ini saudara, dia menyatakan Altan Tuya datang untuk menuntut komisen penjualan kapal selam itu saudara, yang bernilai lebih kurang 500 juta, tak silap saya, komisen. Dan saudara, kalau kita tengok daripada keuntungan yang Perimegar, syarikat milik Razak Baginda dapat ini saudara, adalah bernilai lebih kurang 4 bilion. Kalau tak silap saya, nanti saudara Bala akan betulkan. Tetapi saudara, kalau daripada 4 bilion itu, kalau setakat nak bagi 500 juta pada Altan Tuya, ia hanya jumlah yang kecil. Jadi sememangnya Razak Baginda tidak ada motif untuk bunuh Altan Tuya. Jadi saudara, siapa yang ada motif untuk bunuh Altan Tuya? Okey saudara-saudari, seterusnya saudara, saya mempersilakan Peguam Suaram Cynthia Gabriel untuk menyampaikan pidatonya, dipersilakan. Dan sebelum itu saudara, saya nak promosikan buku poster yang boleh didapati di pintu masuk utama. Yes, bernilai lebih kurang RM12. Saudara boleh dapatkan di depan, penuh dengan maklumat dan juga warna-warni. Saudara boleh dapatkan di pintu masuk utama. Ya, terima kasih. Selamat petang. Boleh dengar di belakang? Okey. Nama saya Cynthia Gabriel dari Badan Hak Asasi Manusia Suaram. Kenal Suaram tak? Okey, so saya ni memang berterima kasih ya kepada penganjur sebab atas jemputan berkongsi pengalaman sedikit dan berkongsi maklumat tentang peranan kami dalam isu Skopin. Saya ni dijemput oleh SAMM, Solidariti Anak Mahasiswa Malaysia, kerana Suaram ni telah pun memimpin ya, kes Skopin ni selama lebih kurang 2 tahun yang lalu, apabila kami memfailkan satu aduan di negara Perancis. Adakah saudara-saudari tahu tentang kes yang difail di negara Perancis? Tahu. Okey, kalau tahu, tugas saya tak berapa susah hari ini sebab tanggungjawab saya di sini hari ini adalah untuk menunjukkan kaitan di antara kes Skopin di
Perancis dan isu pembunuhan Altantuya. So, fakta yang pertama ya saudara adalah aduan yang kami file pada tahun 2010 bukan disebabkan pembunuhan ataupun kematian Altantuya. Aduan itu adalah bertumpu kepada wang rasuah. Wang rasuah sebanyak 500 bilion ringgit ataupun setengah bilion ringgit Malaysia yang dibayar kepada satu syarikat yang bernama Perimeter, which means 500 juta ringgit. Okay? Dibayar kepada satu syarikat bernama Perimeter yang ditubuhkan khas untuk menerima wang rasuah hasil daripada pembelian 2 kapal selam Scorpene dari negara Perancis. Itu adalah tumpuan aduan yang kami file di Mahkamah Perancis. So kami pun memang surprise ya. Kami memang terkejut apabila menerima surat daripada hakim dan pihak pendakwa raya di Perancis yang berkata mereka akan membuka kes siasatan ke atas aduan yang kami file tu. So pada bulan April 2010 pihak pendakwa raya di Perancis telah pun mula siasatan ke atas kes ni secara sah. Dan itulah permulaan ya saudara, di mana banyak lagi isu rasuah, banyak lagi kesalahan Kerajaan Barisan Nasional di bawah pimpinan Datuk Seri Dr. Tun Dr. Mahathir sekarang. Di bawah pimpinan Tun Dr. Mahathir dan pada masa itu Menteri Pertahanan Najib Razak. Ada banyak kesalahan yang dibongkar. Dan kami ini memang kecewa sebab tak boleh percaya kepada institusi awam di negara kita. Kami terpaksa pergi ke negara Perancis untuk mendapat kebenaran dan untuk mendapat maklumat dan informasi yang selama ini disembunyi ya oleh Kerajaan Barisan Nasional daripada rakyat Malaysia. So apakah hasil siasatan peringkat pertama pihak pendakwa raya? Saya ni nak point out ya, hari ini nak kata bahawa di antara saksi, di antara pihak-pihak yang disaman untuk memberi kenyataan adalah saudara kita P.I. Bala. P.I. Bala pernah berhadap di depan pihak pendakwa raya di Perancis dan memberi witness statement ataupun dan memberi kenyataan atas peranan dia dan tanggungjawab dia dalam kes pembelian kapal selam dan lebih kepada isu pembunuhan Altantuya. So walaupun Mahkamah Perancis tidak siasat secara langsung isu pembunuhan Altantuya, mereka telah membuka siasatan itu untuk merangkumi beberapa isu yang melibatkan pembunuhan dia. Dan saudara P.I. Bala menjadi saksi yang sangat penting, saksi dari Malaysia ya, bukan saksi dari negara Perancis dan di Eropah, tetapi dari negara Malaysia pun P.I. Bala telah pun dipanggil untuk memberi witness statement dia. Dan hari ini saudara Bala akan memberitahu semua. Dia akan memberitahu kita apa yang diberitahu kepada pihak pendakwa raya, apa sebenarnya yang berlaku pada hari pembunuhan Altantuya, dan macam mana siasatan di negara Perancis boleh membuka ruang
lagi kepada siasatan yang lebih mendalam. Bukan saja mengenai isu rasuah dan the corruption crime, tetapi juga tentang apakah sebenarnya peranan Al-Tantuya dalam isu pembelian kapal selam. So, dalam kertas siasatan yang diberi kepada Suaram sebagai plaintiff dalam kes ni, dalam kertas siasatan yang kami dapati, ada beberapa elemen yang menyebut pasal isu Al-Tantuya. So ini yang saya nak bagi sedikit keterangan di sini. Dalam dokumen yang diberi kepada kami, dokumen ni memang dokumen sulit, tetapi didapat bahawa dokumen ni memang leak, memang di-leak kepada orang ramai melalui satu website, Asia Sentinel. Ada saudara-saudari yang pernah pergi ke website Asia Sentinel? Tak? Okey. All the documents, ada 133 dokumen yang diberi khas kepada Suaram dan juga pihak-pihak yang terlibat dalam kes siasatan. Somehow, dokumen itu didapati sudah pun terleak dari negara Perancis. Kami pun tak tahu macam mana. Tapi if you look at the documents, nama Al-Tantuya itu memang disebut beberapa kali. So the first thing, saudara-saudari, is that dalam dokumen itu pihak Perancis memang telah menyebut isu Al-Tantuya memang menjadi satu misteri, bukan saja bagi kami di Malaysia, tetapi juga bagi rakyat Perancis dan negara Perancis. Sebab apa? Tidak ada rekod kemasukan Al-Tantuya Sharibu masuk ke negara Perancis. Tidak ada rekod kemasukan Datuk Seri Najib masuk ke Perancis. Tidak ada rekod kemasukan Abdul Razak Baginda masuk ke negara Perancis. So siasatan yang sedang berlaku sekarang adalah macam mana mereka sebenarnya masuk. Satu spekulasi, and of course yang akan disiasat dengan lebih mendalam, is they went through diplomatic channels. Ada satu lagi dokumen yang didapat, namanya bukan Al-Tantuya Sharibu, tapi Sharibu Bayaz Galan, yang diberi permit sementara untuk masuk negara Perancis selama 4 bulan. Ada satu lagi dokumen, nama dia ada 2 nama, Abdul Razak Baginda dan boleh teka apa? Ajib Ko. Pernah dengar nama Aminah Abdullah? Okey, so nama Aminah Abdullah dikesan oleh Immigration Records di negara Perancis, masuk bersama dengan Abdul Razak Baginda. So kami pun tahu dari Statutory Declaration pertama PI Bala yang sudah menjadi dokumen awam, bahawa nama Al-Tantuya, nama pet name dia adalah Aminah. So there is a trace, kesan daripada rekod immigration is nama Aminah Abdullah pernah masuk ke negara Perancis together with Abdul Razak Baginda, and nama Sharibu Bayaz Galan pun pernah masuk, tetapi Al-Tantuya Sharibu tidak boleh dikesan. So ini satu misteri, saudara-saudari, yang sedang disiasat oleh hakim di Perancis tentang siapa sebenarnya Al-Tantuya, apakah nama sebenarnya Al-Tantuya, dan apakah peranan dia yang sebenarnya. And then that's not all. Ada satu lagi dokumen yang
Ya, ini cukup menarik ya. Sebab ada satu dokumen yang menunjukkan bahawa ada invoice penerbangan yang dikesan. Tahu tak siapa yang sama-sama terbang ke beberapa lokasi disebabkan pembelian kapal selam? Siapa? Ya, so nama yang dikesan tu adalah Abdul Razak Baginda dan Al-Tatuya Syaribu. So ini adalah bukti yang cukup kukuh bahawa Al-Tatuya memang terlibat dalam isu pembelian kapal selam. Dia memang telah dibayar tiket penerbangan untuk pergi dari Kuala Lumpur ke Paris dan Kuala Lumpur ke Macau. Mereka buat apa di sana kita tak tahu. Tetapi tiket penerbangan dan kos penginapan dan sebagainya dibayar oleh satu syarikat di Malta. Nama dia GFED. Kenapa Malta? Freeport. Malta ni membayar untuk kos penerbangan dan penginapan disebabkan negara Perancis telah pun menandatangani Convention OECD, which sebenarnya is an anti-bribery, anti-rasuah punya convention. So mereka ni tidak boleh membayar kickbacks dan commission kepada pegawai-pegawai Perancis dan pegawai Malaysia. Tetapi they found a roundabout way. Dia menubuhkan syarikat Perancis di negara Malta khas untuk membayar kos-kos yang tidak boleh dikesan dalam isu procurement process. Dan inilah yang dikesan ya oleh mahkamah di negara Perancis, dan mereka telah pun establish bahawa Al-Tatuya ini adalah satu fakta yang cukup penting untuk meneruskan siasatan kes pembelian Scorpene. Dan buat masa ini kami tahu bahawa hakim sedang menyiasat the criminal proceedings daripada kes pembunuhan Al-Tatuya di sini untuk mencari hubungan yang lebih mendalam dalam siasatan yang masih berlangsung. So siasatan di negara Perancis ni memang akan mengambil masa yang cukup panjang. Kami tak boleh mempercepatkan judge, kami tak boleh tekan hakim di sana dan memberitahu dia pilihan raya kami akan datang, boleh cuba percepatkan dan sebagainya. Tak boleh ya. Mereka ini satu sistem kehakiman yang cukup independen, satu sistem kehakiman yang berjalan ya secara independen, dan susah untuk eksekutif dan kerajaan untuk memberhentikan tugas mereka dan apa yang mereka cuba menyiasat dan menyelesaikan setakat ni. So disebabkan independence yang ditunjuk oleh sistem kehakiman itu, kes kami walaupun cuba ya, ada beberapa pihak yang cuba untuk memberhentikan kes ni masih berterusan, dan suara masih menjadi civil plaintiff ataupun a party to the ongoing investigations. Walaupun di sini kami dihina, kami ada diheret ke balai polis, ke Suruhanjaya Syarikat dan sebagainya, tapi kami masih di sini ya. Kami masih di sini. Kami NGO Hak Asasi Manusia. Dan kami menerima kekuatan disebabkan sokongan saudara-saudari, dan kami kami memang berbesar hati ya, sebab disebabkan sokongan yang selama ni kami, walaupun kami dihina lebih kuranglah lebih 8 bulan, we are still here, and we are going to be here sampai
kami mendapat kebenaran. Dan sekarang kami sudah pun ada satu jurucakap yang baru ya. Walaupun kes siasatan di Perancis itu adalah sangat spesifik tentang isu rasuah. Dan isu rasuah, saudara-saudari, menjadi isu yang paling penting dalam pilihan raya yang akan datang. Dalam satu survei ya, yang dibuat oleh Universiti Malaya, kita nampak lebih 60% of the respondent telah pun meletakkan isu rasuah sebagai isu yang paling penting dalam pilihan raya yang akan datang. So soalan saya kepada saudara-saudari sekalian, adakah kami nak mengundi kerajaan yang bersih dalam pilihan raya yang akan datang? Ya. So that kalau kita mengundi kerajaan yang bersih dalam pilihan raya yang akan datang, we can be assured that our taxpayers' money, wang kami, digunakan dengan betul. Supaya polisi isu pertahanan dan pembelian alat pertahanan mendapat debate yang cukup besar di parlimen. Sehingga sekarang tidak ada sebarang select committee ataupun tidak ada sebarang proses ya yang memberi ruang kepada debate di parlimen untuk macam mana defense policy kami boleh diperkuatkan lagi, apakah alat pertahanan yang perlu dibeli dan sebagainya. So tadi saudara Zuna telah pun menunjuk kami kartun yang kes yang sedang berlaku sekarang di Lahadatu. Skopin kami parking dia di perairan Sabah, di perairan Laut Cina Selatan. Macam mana kedua kapal selam yang hari-hari mengelilingi perairan Laut Cina Selatan tidak dapat kesan pendaratan tentera Kepulauan Sulu? Daripada Hansard Parlimen, senjata pun belum sampai lagi. So senjata tu belum sampai. So Skopin tu macam kapal yang biasa, tapi dia mengelilingi perairan. So tak ada senjata is one thing. Tak dapat kesan pun sampan-sampan dari Kepulauan Sulu yang masuk ke perairan Sabah. So apa guna apa guna dua kapal selam yang dibeli ni sebanyak 7.3 bilion juta ringgit? So ini soalan yang kami perlu tanya kepada semua pemimpin dan wakil kerajaan Barisan Nasional. Apakah wang yang sebegitu banyak digunakan untuk membeli alat pertahanan yang sebenarnya tidak boleh mempertahankan keselamatan negara kami? So, menjelang pilihan raya, setiap di antara kami di sini, we need to ask this question. We need to ask our leaders, what were the submarines for? Kapal selam ni dibeli untuk apa? The real case of Lahadatu telah pun menunjukkan kepada kami how seriously wrong is our issue keselamatan.